Ada satu orang sahabat, namanya Sauban. Hadrat Sauban radhiyallahu anhu. Dia satu orang yang badannya sampai jadi macam, dia bukan tak kuat, dia bukan tak cukup makan. Bila Rasulullah tanya, kenapa? Maksudnya kenapa badan kamu macam ni? Dia kata, ya Rasulullah, badan saya macam ni bukan sebab saya tak cukup makan. Badan saya macam ni bukan sebab saya tak cukup makan. Badan saya macam ni bukan sebab saya sakit. Bukan sebab saya tak kuat. Tak. Tetapi badan aku begini sebab aku setiap hari aku memikirkan kau ya Rasulullah. Aku memikirkan kau ya Rasulullah. Di siang hari aku memikirkan bagaimana di saat ini aku bersama denganmu. Jadi bagaimana ketika nanti di dunia kalau bangun pagi aku dapat melihat wajahmu. Tetapi bagaimana di akhirat nanti? Sedangkan engkau akan bersama dengan para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan aku ni siapa? Aku bukanlah orang yang begini, aku bukan orang begini, aku ni hanya orang biasa saja. Tetapi ya Rasulullah, bagaimana di akhirat? Aku memikirkan di siang hari ketika aku nak suap nasi pun aku masih fikir. Memikirkan bagaimana ketika berpisah dengan kau nanti ya Rasulullah. Nak tidur malam fikir lagi. Macam mana di akhirat ni dengan Rasulullah ni? Sampai badannya jadi kurus. Badannya sampai, bukan kata dia tak cukup makan, bukan kata tak cukup tidur, bukan kata sakit. Tak. Sebab memikirkan macam mana ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebabkan memikirkan Rasulullah siang hari, malam hari, waktu makan, memikirkan Rasulullah, sehingga kamu bukan sakit lah, sampai badannya jadi begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak begitu apa? Terlalu cinta dengan Rasulullah, terlalu cintanya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang sahabat lagi, Hadrat Ukashah. Walaupun kisah ni ada yang kata ini hadis cerita ni cerita maudhu' lah apalah. Allahumma salli Muhammad. Tetapi bila datang daripada kita hadis, kita ceritakan bagaimana Ukashah cintanya pada Rasulullah, betapa dia tak nak berpisah dengan Rasulullah. Macam mana? Ketika di saat akhir hayat Nabi, ketika Rasulullah tengah sakit, siapa lagi di kalangan kamu yang ada apa-apa hutang? Maksudnya aku ni ada hutang dengan kamu, aku ada hutang dengan dia, maka hari ni dia boleh tuntut. Tiba-tiba Hadrat Ukashah radhiyallahu anhu, saya Rasulullah, aku nak tuntut. Nak tuntut apa? Ya Rasulullah, engkau pernah pukul aku. Supaya tak tertuntut di akhirat, hari ni aku nak balas balik. Aku nak balas balik pukulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang pertama bangun Fatimah radhiyallahu anha kata, kalau kamu nak balas, jangan pada ayah aku, kamu balas pada aku. Cukup kamu balas pada aku. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah kata tidak, cukuplah kamu balas pada aku. Kemudian bangun Sayyidina Abu Bakar, bangun Sayyidina Umar, kamu balaslah pada aku sebagai gantikan Rasulullah. Dia kata tidak, sebab yang memukul aku adalah Rasulullah. Dia pun nak pergi balas. Rasulullah, dia pun datang dekat dengan Nabi. Ya Rasulullah,
ketika engkau memukul aku, kedudukan aku begini. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, Rasulullah tu dipusing. Ya Rasulullah, ketika engkau memukul aku tak pakai baju. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat dah makin melampau dah ni. Sehingga kan Rasulullah kata, wahai Uqashah, berhati-hatilah. Maksudnya apa? Jaga-jaga, sebab aku satu orang Rasul. Takut kemurkaan Allah mendatangi kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi maksud Hadrat Uqashah tu bukan nak balas, tetapi dia tak nak berpisah dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika engkau pukul aku, engkau pukul di kulit. Jadi aku nak pukul dekat kulit juga. Allahumma salli Muhammad. Bila Rasulullah buka je baju, dibuka baju tempat yang mana dia nak pukul tadi, bila Allahumma salli Muhammad, di situlah sahabat pun dapat tengok kulit Rasulullah. Ketika itu Hadrat Uqashah datang, dia bukan balas, dia cium. Ya Rasulullah, bukan niat aku untuk membalas, tetapi niatku ialah untuk dekat dengan kulitmu, supaya aku tidak jauh denganmu di akhirat nanti. Aku takut ya Rasulullah, kalau di akhirat, kalau di dunia aku tak dapat sentuh kulitmu, aku takut di akhirat nerakalah yang akan membakar kulitku. Aku yakin bahawa di dunia aku hampirkan kulitku, aku dekatkan, aku rapatkan kulitku dengan kulitmu, supaya api neraka tidak dapat membakarku. Allahumma salli. Kenapa? Kerana terlalu cinta. Bukan niatnya nak membalas, tetapi sebenarnya kerana nak cium, nak dekat, nak rapatkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan kulit Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cintanya sahabat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah bila Allah letak kita dalam perjalanan, dalam agama, soalannya lah, adakah kamu sampai pada Rasulullah? Adakah kamu sampai pada Rasulullah? Maksudnya, kalau kamu tak sampai pada Rasulullah, bagaimana kamu nak sampai pada Allah? Kalau solat kamu tak sampai kepada solat Nabi, maksudnya tidak sampai benar-benar menjadi seperti solat Nabi, maka bagaimana solat kamu nak membawa kamu kepada Allah? Kalau hati kamu tidak dapat merasai cinta Rasulullah pada diri kamu, maka bagaimana hati kamu nak merasai cinta Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni adalah panduan. Mereka ni adalah panduan kita untuk kita mencintai Rasulullah, untuk kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mencintai seluruh kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, mencintai seluruh anak-anak baginda, keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehinggalah kecintaan itu membawa kita kepada kecintaan baginda yang sebenar dan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kecintaan Allah, kecintaan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita hamba yang benar di sisi Allah Subhanahu